lepas, masa kami buat video perbandingan truk pickup paling top dekat Malaysia ni, kami pilih Mitsubishi Triton sebagai pemenang keseluruhan berbanding Toyota Hilux. Video tu sekarang dah dapat lebih daripada 1 juta tontonan. Dan kita tengok ruangan komen, rancak. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Tapi untuk komen-komen terbaru, ramai yang minta kita buat semula perbandingan ni. Sebabnya Hilux sekarang dah dapat facelift. Dan sebab itu, kali ni sekali lagi kita nak tengok Hilux lawan Triton pusingan kedua. Sebelum kita mula, ada benda yang saya nak jelaskan. Kalau anda boleh lihat, dua model yang kami bawa kali ini bukanlah varian yang paling tinggi. Betul lah tu, sebab biasa kalau orang buat perbandingan, dia akan pilih varian yang paling tinggi, yang paling top, sebab semua ada, lengkap. Tapi hakikatnya, tak semua orang mampu beli varian yang paling tinggi tu. Jadi sebab itu, yang anda lihat ini adalah pilihan ataupun option yang lebih menarik untuk dipertimbangkan. Jadi untuk Hilux, ini adalah varian 2.4V. Sama juga dengan Triton ni, ini 2.4 AT Premium. Harga dia RM10,000, lagi murah daripada Hilux yang itu. Dengan sekarang harga pickup truck varian paling tinggi dah cecah RM150,000, itu saya rasa agak tak masuk akal. Jadi inilah pilihan yang lebih realistik. Dan sebelum tu, pasti ramai juga yang tertanya-tanya, kenapa Hilux dan Triton lagi? Mana dia D-Max, mana dia Ranger, Navara, BT50 semua tu? Jawapan dia mudah je. Sebabnya dua model ni adalah model yang paling popular dalam pasaran Malaysia. Jadi kalau siapa nak beli pickup truck baru, inilah dia dua pilihan yang mereka akan lihat. Jadi dah cukup sembang panjang, sekarang jom kita tengok dengan lebih dekat dua varian ini. Antara sebab utama kita ada kat sini sekarang adalah Hilux diberikan facelift pada penghujung tahun 2020. Secara keseluruhannya memang Toyota dah menjadikan Hilux ni nampak lebih moden. Tapi masalahnya, cuma varian 2.8 Rogue saja yang mendapat rupa serba agresif. Varian lain termasuklah 2.4V ni tak ada dan membuatkan ia nampak seperti model bajet. Jadi untuk Triton ni pula dah siap-siap datang dengan imej yang garang, yang handsome dan tak kalah jauh pun kalau nak dibandingkan dengan Hilux baru tu. Tambahan pula, varian AT Premium ini nampak tak kurang banyak juga daripada Athlete yang paling tinggi tu. Jadi untuk bahagian dalam Triton ni pula, dia ada diberikan kemas kini sikit. Sekarang datang dengan kerusi balutan kulit, dashcam pun datang sebagai ciri standard, dan skrin sentuh kat depan ni datang dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan kalau nak cucuk kabel telefon pula, cucuk kat bahagian bawah dan tak perlu dekat head unit atas tu macam dekat Hilux tu. Yang sana tu saya rasa lebih serabut lah. Dan ruang keseluruhannya juga saya rasa lebih selesa, lebih nyaman dalam Triton ni sebab dia rasa lebih cenderung sebagai sebuah truck lifestyle berbanding dengan Hilux tu. Kalau kita masuk, kita rasa macam nak pergi buat kerja berat lah. Dan satu hal lagi yang saya suka dekat dalam ni adalah tombol ni lah untuk 4-wheel drive dia. Datang dengan 4 mod pemanduan, ada gravel, sand, mud dan juga rock. Tak lupa juga ada juga hill descent control. Yang ni semua tak ada pada Hilux. Jadi yang ada dekat Triton ni kira macam Range Rover versi bajet lah. Dan kalau tengok visual untuk kamera undur ni pula, memanglah agak teruk yang ni, tapi ini pun lagi bagus dibanding apa yang ada pada Hilux tu. Sebab dekat Hilux, imej dia lagi sengit dan kalau anda nak parking, eloklah lebih sikit berhati-hati tu. Okeylah, bahagian dalam Hilux ni tak ada apa yang special sangat pun. Walaupun dah menerima sedikit peningkatan bagi model facelift ni, ia masih lagi nampak ringkas dan simple saja. Satu yang menang pada Hilux ni adalah tempat duduk dia boleh dilaras menggunakan larasan kuasa. Berbanding pada Triton, cuma menggunakan larasan manual saja. Dan anda boleh tengok pada bawah ni, bahagian butang dia masih ada yang mempunyai fungsi. Jadi tak adalah nampak terlalu murah sangat. Macam yang Triton punya, semuanya kosong. Sekarang kita pergi pula ke tempat duduk belakang. Sama macam sebelum ni, Hilux menyediakan ruang kaki yang lebih luas berbanding Triton. Dan untuk orang yang lebih tinggi, memang ini sangat berguna lah. Macam saya, 180cm, anda boleh tengok ruang kaki masih ada lebihan dan kepala juga tidak menjadi masalah. Satu yang kena jaga-jaga adalah pemegang yang besar ni. Kalau kereta berenjut, memang boleh kena kepala. Satu lagi yang saya suka adalah corong pendinginan hawa ni. Ia memang berfungsi baik untuk menyejukkan kabin di belakang. Dan lagi satu, dia tak ada bunyi bising-bising macam yang dekat Triton.
Untuk bahagian belakang Triton ni pula, memang ruang kaki dia ada kurang sikit lah kalau nak dibandingkan dengan Hilux. Tapi walaupun macam tu, saya dengan ketinggian 180 cm ni pun masih boleh duduk dengan selesa. Dan Mitsubishi pula panggil rekaan ini J-Line yang memisahkan bahagian kabin dan juga bahagian kargo kat belakang. So kelebihan dia, kalau anda kena duduk tegak dalam Hilux, dekat dalam Triton ni dia lebih condong dan lebih selesa. Itu kalau dalam perjalanan jauh akan banyak bagi perbezaan lah, terutamanya untuk penumpang kat belakang ni. Dan satu lagi kelebihan, dekat bahagian belakang penyandang ni boleh direbahkan, ada tinggal sedikit ruang. Itu kalau anda nak sorokkan sedikit barang, misalnya laptop, tak nak bagi orang nampak, boleh letak kat dalam tu lah. Fiz, ingat lagi tak dalam video sebelum ni, tak habis-habis kau asyik cakap pasal selang masa servis Triton yang lebih panjang. Ingat? Sekarang Hilux pun dah dapat selang masa servis yang sama, iaitu 10,000 km ataupun 6 bulan. Memang patutnya macam tu lah. Tapi Toyota ada bagi upgrade untuk waranti dia tak? Tak adalah, masih lagi 5 tahun ataupun 150,000 km. 150,000 km je. Ingatkan Hilux ni power dan tahan lasak gila-gila. Nampak gayanya Mitsubishi ni lagi yakin dengan Triton dia orang sebab dia kasih coverage 200,000 km. Cukuplah tu kita sembang, sekarang kita pergi bawa pula dua truk ni. Jom kita drive. Bagi Hilux facelift ini, variant 2.4 kuasanya masih lagi sama, 150 PS dan 400 Nm torque. Yang ada perubahan cuma pada variant 2.8 saja. Jadi kalau beli 2.4 ni rasa macam rugi sikit sebab beza enjin tu tak jauh, tapi kuasa untuk 2.8 ni lebih daripada 200 PS. Secara keseluruhannya, Hilux ni masih lagi rasa berat dan macam malas sikit. Kalau orang yang nak cari kuasa, memanglah kena beli variant 2.8. Untuk pecutan 0 ke 100 km sejam, Hilux 2.4 ni boleh lakukannya dalam masa 14 saat. Sementara itu, Triton pula boleh buat dalam masa 11 saat. Walaupun kapasiti enjin tu sama, 2.4 liter, tapi anda boleh tengok di sini beza waktu pecutan tu adalah agak besar. Hilux ni kalau anda tekan minyak, memanglah bunyi dia akan kedengaran. Tapi ini benda biasa bagi sebuah truk pickup. Tapi yang baiknya untuk enjin ni adalah bila anda cruising, anda rasa macam ia senyap saja, malah lebih senyap daripada Triton. Jadi untuk enjin, Triton ni gunakan unit 2.4 liter yang menjana kuasa sebanyak 181 PS dan juga 430 Nm torque. Itu saja melibatkan 31 PS dan juga 30 Nm torque lebih tinggi berbanding yang ada dekat Hilux tu lah. Lagi kelebihan pada Triton ni adalah dia secara keseluruhannya lebih ringan. Kalau nak tengok angka, dia 200 kg lebih ringan berbanding Hilux tu. Dan enjin dia saja pun kalau ikutkan memang juga lebih ringan sebab dia gunakan blok aluminium. Hilux macam biasa guna cast iron punya material. Itu beza juga. Apa kelebihan enjin blok aluminium yang pada Triton ni? Satu, dia ringan. Dua, dia tahan karat. Dan ketiga, sistem pengurusan haba tu lagi baik dan lagi cekap. Dan itu semua menyumbang kepada prestasi keseluruhan truk ni lah. Dan sebab Triton ni lebih ringan jugalah, dia bagi ada satu lagi kelebihan, iaitu penggunaan minyak. Kadar yang direkodkan tu, Triton mencatatkan dalam 12 km per liter, sementara Hilux memberikan 10.5 km per liter. Jadi dalam bahasa mudahnya, Triton ni lebih jimat lah. Untuk Hilux facelift ni, antara peningkatan utama dia adalah keselesaan di bahagian dalam. Anda boleh rasakan dia memang jauh beza berbanding model sebelum facelift. Kalau dalam kelajuan rendah, serapan dia terasa sedap saja. Tapi bila anda bawa laju sikit, barulah anda mula akan terasa belakang dia macam melompat-lompat sikit. Dan ini lebih ketara, terutamanya kalau tak ada barang ataupun penumpang di bahagian belakang. Kalau nak dibandingkan dengan Triton, dalam kelajuan rendah sebenarnya keselesaan dekat dalam Hilux ni lebih kurang sama saja. Tapi bila masuk kelajuan tinggi, baru kita boleh rasa Hilux ni sebenarnya belakang dia agak keras sikit. Tapi beza dia tak adalah terlalu banyak seperti sebelum ni. Dengan suspension yang lebih keras ni, sebenarnya Hilux rasa lebih mantap atas jalan. Benda ni anda boleh rasa, termasuklah waktu mengambil seleko dan juga apabila ada barang di belakang. Hilux ni rasa lebih stabil dan dia punya respon steering ni juga lebih baik berbanding sebelum ni. Jadi dari segi pemanduan pula, Triton ni memang dari dulu, dah beberapa tahun diperkenalkan ni pun, dia masih lagi sebuah truk yang saya rasa sangat mudah untuk dipandu lah. Dia
Bayangkan macam ni, dia tak rasa macam kita bawa truck yang tradisional tu. Dia macam lebih kepada kita bawa kereta penumpang biasa lah. Sebab itu dia mudah, misalnya kalau kita nak beralih dari kereta penumpang biasa kepada Triton ni untuk dijadikan kereta keluarga ke apa semua. Itu memang karakter dia lah, menjadi kelebihan dia. Lain-lain karakteristik truk itu memang terselah juga. Misalnya kalau bawa dalam kelajuan rendah, dia memang adalah bunyi bising dia apa semua tu boleh dengar, dan lebih kurang macam Hilux jugalah dalam kelajuan rendah. Tapi bila kita start bawa laju dan pergi ke highway misalnya, dia lagi jauh lebih selesa dalam konteks kendalian dan juga untuk penumpang yang ada dalam kabin ni lah. Dan ada satu lagi kelebihan Triton ni yang memudahkan dia, misalnya kalau nak bawa dalam bandar apa semua di tempat-tempat sempit, sebab dia punya turning radius ataupun radius pusingan itu lebih singkat lah, lebih pendek kalau dibandingkan dengan Hilux. Triton hanya perlukan 5.9 meter, manakala Hilux pula perlukan 6.4 meter untuk buat pusingan. Jadi Hilux perlukan lebih kurang lagi 1 meter untuk mudah buat U-turn misalnya. Dan kalau ada ramai yang mungkin takut bawa pickup truck ni sebab saiz dia besar, dia tinggi, jadi ciri itu pada Triton ni, turning radius yang lebih singkat tu memudahkan anda untuk bawa dia lah. So tak payah risau sangat lah basically. Jadi sebelum kita ke penghujung video ni, jom kita bercakap pasal keselamatan dulu. Okey lah, kita kira airbag. Untuk Hilux ni, semuanya ada 7. Untuk Triton, boleh datang dengan 2 airbag saja. Patutnya ada 7 lah. Tapi tu kalau kita ambil variant yang lebih rendah, akan ada pengurangan spek yang macam tu lah. Tapi jangan lupa juga, sebab Triton ni RM10,000 lagi murah daripada Hilux tu. Dan kalau ada duit lebih, beli je Triton Athlete, dapat semua spek keselamatan lengkap. Tapi itu dah kira macam luar pada topik. Sebabnya kita nak tengok 2 variant ni saja. Okey. Aku boleh bersetuju juga dengan kau yang bahawa Hilux sekarang ni dah memang banyak penambahbaikan yang dah dibuat dan dia juga jadi makin selesa lah. Tapi secara keseluruhannya, aku masih lagi tetap rasakan yang Triton tu ada banyak kelebihan yang mengatasi Hilux ni. Contohnya, dia nampak lagi best, dia nampak lagi menarik, kabin pun senyap dan juga lagi selesa, dan tak boleh tidak, prestasi dia lah lagi tinggi daripada Hilux yang ada ni. Okey, tapi aku nak beritahu juga yang aku rasakan Hilux ni, handling ni sekarang adalah lebih bagus. Dan atas highway, dia rasa lebih mantap. Lagi bagus keseluruhannya berbanding Triton. Aku rasa tak, sebab kalau nak dicakap pasal jadikan daily car yang bawa hari-hari dan juga kegunaan untuk keluarga, rasanya Triton ni masih ada banyak barang yang sedap lah. Jadi kesimpulannya, walaupun memang Toyota Hilux ni dah banyak penambahbaikan yang dilakukan dan dia pun dah jadi truk yang sangat berbeza berbanding Hilux yang lama, Triton masih menjadi pilihan kami sebagai pickup truck pilihan di Malaysia. Sekarang kami serahkan kepada anda. Apa pendapat anda tentang video perbandingan yang kami buat kali ini? Adakah anda suka kami bawakan variant-variant rendah seperti ini, ataupun anda nak macam biasa, variant-variant yang tinggi saja? Cuba nyatakan di ruangan komen. Jadi setakat itu dahulu daripada kami. Terima kasih kerana menonton. Kekal selamat dan jumpa lagi dalam video-video yang lain.